Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu lagi di channel NASA 2K Studio bersama dengan Cikgu NASA. Kali ini Cikgu akan menghasilkan video pembelajaran Kediri yang terakhir untuk Bahasa Melayu tahun 3 yang merujuk ataupun berdasarkan kepada buku teks dan juga buku aktiviti jilid 2. Namun begitu, selepas ini Cikgu masih lagi akan menghasilkan video-video pembelajaran Bahasa Melayu tetapi secara umum. Dan jangan lupa ikuti semua video-video Cikgu untuk menambahkan lagi pengetahuan dan kemahiran kamu dalam berbahasa. Boleh ya? Okey. Jadi pada kali ini kita akan meneliti buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 pada muka surat 81 dan juga aktiviti yang terdapat pada buku aktiviti muka surat 91 dan 92. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah Cikgu nyatakan. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, Cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Jom kita lihat dahulu buku teks muka surat 81. Ayat tunggal dan ayat majmuk. Tajuk ini pun pernah kita pelajari. Ayat tunggal hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk terdiri daripada dua ayat tunggal atau lebih dan biasanya akan dihubungkan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. Kita baca dahulu sambil-sambil kita bincangkan bagaimana untuk membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Pembeli bijak. Diberikan gambar pen dengan tawaran istimewa sebatang RM5 ataupun 3 batang RM9. Kemudian ada dialog di antara Hanif, Nabila dan Saiful. Kita baca bersama-sama. Hanif, Nabila dan Saiful ke kedai buku ABC. Saya hendak membeli pen itu. Harga pen itu ringgit Malaysia RM5 sebatang. Ayat tunggal hanya ada satu subjek, iaitu saya. Predikatnya hendak membeli pen itu. Satu subjek, satu predikat, ayat tunggal. Begitu juga dengan harga pen itu, subjek ringgit Malaysia RM5 sebatang, predikat. Kita lihat ayat kedua yang dituturkan oleh Saiful. Saya juga hendak membeli pen yang berharga ringgit Malaysia RM5 sebatang. Ayat majmuk ditunjukkan. Kenapa dikatakan ayat majmuk? Kerana menggunakan kata hubung yang. Daripada dua ayat tunggal, iaitu saya juga hendak membeli pen. Satu ayat. Pen berharga RM5 sebatang. Satu lagi ayat. Digabungkan menggunakan kata hubung yang. Maka terbentuklah ayat majmuk. Kita lihat lagi dialog yang ketiga. Kalau kamu hendak membeli 3 batang pen itu, harganya ringgit Malaysia RM9. Tidak ada sebarang warna yang dilabelkan pada frasa ini. Kita teruskan pembacaan. Harga sebatang pen itu akan menjadi lebih murah, iaitu ringgit Malaysia RM3 sebatang. Pun tiada, kita teruskan lagi. Saya hendak membeli sebatang pen. Ditandakan dengan warna merah jambu. Bermaksud ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Kemudian Nabila berkata, saya dan Saiful juga hendak membeli sebatang pen. Ditandakan dengan warna biru yang menunjukkan itu adalah ayat majmuk. Mengapa terbentuk ayat majmuk? Kerana kata hubung dan digunakan. Dan menunjukkan gabungan di antara dua objek yang setara, yang sama, iaitu saya dan Saiful. Kalau begitu, kita berkongsilah kerana harganya akan lebih murah. Ya, kita sudah dapat menjimatkan ringgit Malaysia RM2 seorang untuk
sebatang pen. Tiada sebarang warna ditandakan pada frasa ini, tak perlulah kita menghuraikannya. Kemudian kata-kata Saiful dibiarkan kosong, jadi kita perlu melengkapkan dialog ini. Apa agak-agaknya kata Saiful? Saya akan menyimpan duit baki ini. Ayat tunggal. Kemudian jawab pula Nabila. Saya juga hendak menyimpan duit baki tersebut. Dia menyokong kata-kata Saiful. Apa pula jawapan Hanif? Saya juga akan mengikut cara kamu berdua. Jadi ketiga-tiga mereka akan menyimpan uang baki yang berjumlah RM2. Okey, selesai. Mudah saja, ini sekadar ulangan. Kalau kamu tak begitu jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan ayat tunggal atau ayat majmuk, bolehlah kamu klik pada link yang cikgu sediakan di ruangan description, iaitu merujuk pada video-video cikgu yang terdahulu. Sekarang kita beralih ke buku aktiviti pada muka surat 91 dan 92. Kita lihat buku aktiviti muka surat 91 terlebih dahulu. Aktiviti 5. Kenal pasti 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dalam petikan. Dalam tu ada ayat majmuk, ada ayat tunggal, dan kita diminta mengenal pasti hanya 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk. Kita baca dahulu keseluruhan petikan ini dan kemudian nanti kita akan mencari manakah ayat majmuk dan mana satu ayat tunggal. Kita baca bersama-sama. Biasanya kita menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari dengan purata 3 minit pada setiap kali. Jika kita membiarkan pili paip terbuka, kita telah membazirkan lebih kurang 5 liter air seminit. Hal ini bermakna lebih kurang 11,000 liter air setahun untuk seorang. Perenggan kedua. Gunakan gelas minuman untuk berkumur selepas menggosok gigi. Kurangkan penggunaan ubat gigi secara berlebihan. Kita boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Selain itu, gunakan pancuran air yang tidak terlalu besar. Tukarlah model kepada pancuran air lama kepada model terkini. Kepala pancuran model lama menggunakan 20 liter air seminit atau lebih daripada itu. Model baharu hanya menggunakan 9 liter air seminit. Hal ini dapat menjimatkan kira-kira 28,000 liter air setahun. Itu adalah bagaimana kaedah kita boleh menjimatkan penggunaan air. Sekarang kita lihat. Sekarang sama-sama kita lihat dan kita cari manakah frasa yang membentuk ayat tunggal. Ayat tunggal yang pertama boleh kita dapatkan daripada frasa ini. Kurangkan penggunaan ubat gigi secara berlebihan. Hanya satu subjek, satu predikat. Yang kedua, ambil daripada frasa ini. Gunakan pancuran air yang tidak terlalu besar. Dah, senang saja. Ayat tunggal yang ketiga, model baharu hanya menggunakan 9 liter air seminit. Kamu salinlah ketiga-tiga contoh yang telah cikgu berikan ini pada ruangan ayat tunggal. Manakala ayat majmuk, kita cari sahaja ayat yang mempunyai kata hubung. Kata hubung pertama yang cikgu temui dalam frasa yang pertama iaitu kata hubung dengan. Kita menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari dengan purata 3 minit pada setiap kali. Itu adalah ayat majmuk yang pertama. Ayat majmuk yang kedua, kita cari kata hubung yang kedua. Kata hubung yang kedua yang cikgu temui adalah untuk. Khusus. Di mana kita temui dalam ayat ini. Gunakan gelas minuman untuk berkumur selepas menggosok gigi. 1 subjek, 2 predikat. Ayat majmuk. Tulislah pada ruangan ayat majmuk. Kata hubung yang ketiga yang terdapat dalam petikan ini yang menunjukkan ayat itu adalah ayat majmuk dapat kita temui pada frasa ini. Kepala pancuran model lama menggunakan 20 liter air seminit atau lebih daripada itu. Atau adalah kata hubung yang menunjukkan perbandingan. Ada pilihan. Nah, dapat? Dah. Cikgu telah menjelaskan 3
ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat dalam petikan, dan kamu cuma diminta menyalin kembali ayat-ayat yang cikgu sebut tadi pada ruangan yang telah ditetapkan dengan tulisan yang kemas dan betul. Sekarang kita beralih pula ke buku aktiviti muka surat 92. Aktiviti 5. Tulis penerangan tentang langkah penjimatan tenaga elektrik. Penerangan kamu perlu mengandungi 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk. Telah pun kita pelajari sebentar tadi, ayat tunggal hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat, manakala ayat majmuk adalah gabungan di antara 2 atau lebih ayat tunggal menggunakan kata hubung. Kita baca jadual terlebih dahulu. Peralatan dan cara penjimatan. Mesin basuh. Gunakan ruang di dalam mesin basuh sepenuhnya. Jangan basuh pakaian dalam kuantiti yang sedikit dan kerap. Maksudnya jangan basuh sedikit-sedikit dan juga selalu mencuci menggunakan mesin basuh untuk menjimatkan tenaga elektrik. Yang kedua, penyaman udara. Kerap mencuci penapis penyaman udara. Tutup tingkap dan pintu semasa menggunakan penyaman udara. Ini untuk mengelakkan hawa sejuk itu keluar daripada bilik. Yang ketiga, mentol. Gunakan mentol lampu yang cekap tenaga. Cekap tenaga bermaksud menggunakan watt yang rendah ataupun tenaga elektrik yang rendah tetapi terang dan jelas. Yang keempat, seterika. Gosok baju dalam kuantiti pukal. Kuantiti pukal bermaksud kuantiti yang banyak. Bukan sehelai baju, panaskan setrika, kita setrika. Itu boleh membazirkan tenaga elektrik. Himpun dulu baju bagi banyak dan kita setrika sekaligus. Itu maksud pukal. Peti sejuk. Jarakkan peti sejuk anda dengan dinding sejauh 10 cm. Hal ini membolehkan peredaran udara yang lebih cekap dan berkesan. Jangan dedahkan peti sejuk secara langsung kepada sinaran matahari. Jangan kerap membuka dan menutup peti sejuk. Jangan selalu sangat buka tutup peti sejuk. Nanti peti sejuk itu dia tak sejuk dan dia memerlukan tenaga elektrik yang banyak untuk menyejukkannya. Dan akhir sekali, komputer. Tutup peralatan komputer jika tidak digunakan. Janganlah bila kita buka komputer kemudian kita pergi jalan merata-rata pergi. Komputer terbuka saja membazirkan tenaga elektrik. Baik. Selepas itu kita diminta menyusun ayat-ayat ini menjadi satu penerangan, dan yang pastinya kita memerlukan 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk. Jom kita lihat bagaimana kita nak menyusun ayat-ayat ini. Semasa menggunakan mesin basuh, kita sambung menggunakan ayat tunggal yang pertama, yang ini, yaitu gunakan mesin basuh sepenuhnya. Bagi penuh, jangan selai 2 helai. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Gunakan pula frasa ini. Kerap mencuci penapis penyaman udara. Bila kita selalu cuci, penyaman udara kita akan berfungsi dengan baik dan bilik kita akan lebih sejuk. Dan ayat yang ketiga, bolehlah kita ambil frasa ini. Gosok baju dalam kuantiti pukal. Ketiga-tiga ayat yang kita tulis tadi untuk perenggan yang pertama adalah ayat tunggal. Sekarang kita akan menggunakan pula ayat majmuk untuk perenggan yang kedua. Jarakkan peti sejuk dengan dinding sejauh 10 cm. Okey, ambil petikan ini dan kemudian kita sambung sedikit untuk membolehkan peredaran udara yang lebih cekap dan berkesan. Kita sambung lagi. Jangan kerap membuka dan menutup peti sejuk. Kata hubung yang digunakan adalah dan. Dan kata majmuk yang ketiga, tutup peralatan komputer jika tidak digunakan. Jika adalah kata hubung untuk menggabungkan 2 ayat tunggal dalam frasa ini. Dah selesai pun apa yang nak kita tulis dalam latihan yang terakhir dalam buku aktiviti. Kalau sudah selesai semuanya, cikgu minta kamu selesaikanlah keseluruhan aktiviti dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2
kerana cikgu telah menyiapkan semua video daripada muka surat 1 sehingga muka surat yang terkini, iaitu muka surat terakhir 91. Sekiranya kamu tertinggal mana-mana video, kamu cuma perlu menaik sahaja tajuk yang terdapat pada buku teks dan secara automatik video cikgu akan dipaparkan pada channel NASA 2K Studio. Cikgu harap video-video cikgu ini akan dapat membantu kamu menyelesaikan tugasan yang diberikan. Dan jangan lupa teruskan sokongan terhadap channel NASA 2K Studio dengan cara kamu like, share dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar kamu mendapat informasi dan juga video-video terbaru daripada cikgu. Mungkin dah selesai untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3, tetapi untuk pelajaran Bahasa Melayu secara umumnya akan turut cikgu hasilkan. Dan pada kesempatan ini juga cikgu memohon ampun dan maaf andai ada tersalah bicara, tersalah kata, tersalah edit sepanjang cikgu menghasilkan video-video PDPR dan juga video-video pembelajaran Kediri untuk kamu selama ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.